Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi di dalam kuliah duha anjuran Masjid Kasim. Kita mulakan dahulu majlis ilmu ini dengan membaca doa pembuka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Alhamdulillah kita sudah hampir melebihi 17 Ramadan dan kita sekarang ini masih lagi di dalam bulan suci di mana kita meneruskan kegiatan dan amalan-amalan yang baik agar kita dapat bertemu dengan satu malam iaitu Lailatul Qadar yang kita tidak tahu bila masanya. Jadi berdasarkan perkara ini saya ingin menyentuh tentang keberkatan. Apakah definisi keberkatan? Berkat artinya thubutul khairil ilahi fi syai'. Ketetapan kebaikan ketuhanan pada sesuatu. Jadi kalaulah sesuatu itu mendapat keberkatan, bermakna sudah tentu memberi banyak faedah, banyak manfaat yang boleh diraih. Contohnya air. Jika air itu mempunyai keberkatan, maka sudah tentu ia mempunyai, apabila kita minum, maka ia memberi keberkatan kepada peminum tersebut dan memberi banyak manfaat dan faedah. Contohnya air zam-zam. Kedua, contohnya ilmu. Jika kita kira mengetahui bahawa sesebuah ilmu atau sesuatu ilmu yang kita dapati itu kira berkat, bermakna ilmu itu meresap ke dalam diri, kita dapat faham, kita dapat raih pelajaran dari apa yang diajarkan dan kita dapat manifestasikan dalam kehidupan seharian kita dan boleh memanfaatkan orang lain juga. Dan ia tidak terbatas kepada dua contoh ini sahaja. Mungkin berkat dari sudut masa, berkat dari sudut wang gaji yang kita dapat, berkat dalam kehidupan, tetapi lebih tepat yang ingin saya fokus ialah keberkatan kepada kitab suci Al-Quran dan malam di mana malam tersebut digelar Lailatul Qadar. Di dalam surah Sad ayat 29 di mana Allah memberitahu bahawa di dalam kira Allah turunkan di step yang pertama anzalnahu tu bermakna di peringkat di lauh mahfuz ke Baitul Izzah, itu anzalnahu. Jadi ayat surah Sad ayat 29 ini ialah memberitahu bahawa pada malam Lailatul Qadar itu kitabun Quran kami turunkannya malam Lailatul Qadar ini pada kamu wahai Muhammad dan sudah tentu kepada umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan keberkatan. Apa tujuan Al-Quran itu diberi keberkatan? Untuk liyadabbaru ayatihi, supaya kita dapat renung, dapat perhatikan dan dapat tadabbur ayat-ayat Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab, agar ulul albab bermakna orang-orang yang mempunyai fikiran dapat pelajari sesuatu dan dapat bermanfaat untuk diri, untuk dan juga untuk keliling. Di sini ada banyak faedah yang kita dapat. Di antaranya saya sebut 6 sahaja, tapi sebenarnya Al-Quran ada lebih daripada 6. Pertama, ia sebagai petunjuk, panduan kehidupan bagi seseorang, kerana setiap minit yang berlalu dalam kehidupan kita sudah tentu kita perlu buat keputusan.
dalam mengharungi kehidupan ini, setiap hari ada sahaja decision making yang perlu kita lakukan. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk untuk lakukan decision making dari sudut nak pergi jalan ke syurga ke atau nak pergi jalan ke neraka. Nak pilih yang baik ke, nak pilih bercampur dengan orang-orang yang kurang baik atau tidak baik langsung. Kedua, di antara keberkatan Al-Quran adalah ia mempunyai syifa, iaitu ubat, pil atau solusi kepada penyakit, macam-macam penyakit lah. Penyakit hati, penyakit LGBT, penyakit masyarakat, penyakit rebut kuasa dan harta, penyakit meletakkan Allah di step yang kedua atau tiga, tidak meletakkan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika Al-Quran ini dapat jadi pil dan solusi kepada penyakit masyarakat di zaman jahiliah ketika Rasulullah berada pada satu ketika dahulu, dan ia dapat, kira baginda dapat menyelesaikan permasalahan ketika itu, sudah pasti Al-Quran yang sama ini dapat menyelesaikan permasalahan yang berlaku di hadapan kita, isu-isu yang kita hadapi yang sudah bukan hanya sekitar satu sudut sahaja, contohnya homoseksualiti, tidak, tapi sudah berkembang biak. Semua inginkan identiti sendiri. Penyakit-penyakit yang gila harta, penyakit dengki, body shaming, sindih menyindir dalam social media, fake news. Jadi sudah tentu kita boleh dapat kira petunjuk ataupun syifanya di dalam Al-Quran. Kemudian ketiga, ia adalah cahaya bagi kegelapan, bagi orang-orang yang dalam kesedihan, orang-orang yang ada permasalahan. Al-Quran ini sebagai cahaya untuk menerangi. Sudah tentu ada caralah untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ia adalah kitab yang penuh dengan hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkini yang berlaku di kalangan masyarakat Islam di dunia di kurun 21 ini. Ia adalah dalil qat'i. Dalil qat'i ini maknanya dalil yang 100% pure, authentic, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemaslahatan kita yang ada di bumi ini. Dan ia adalah kitab yang agung di alam semesta ini, berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Bermakna top in the list dalam pilihan kita adalah Al-Quran. Jadi dengan lain perkataan, adakah kita telah mendapat keberkatan di dalam pembacaan Al-Quran ini, ataupun adakah kita gunakan Al-Quran ini sebaik mungkin supaya kita dapat manfaat keberkatan yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini kita tahu turun pada malam Lailatul Qadar, yang mana itu adalah perkara ghaib yang kita tidak tahu. Jadi dengan sebagusnya, sebaiknya, seeloknya kita konsisten dalam ibadah kita. Jangan fokus hanya odd numbers 21, 23, 25 kerana kita dengar desas-desus bahawa dia banyak berlaku pada malam yang ganjil. Atau kita hanya fokus kepada 10 malam terakhir. Sebaik-baiknya kita konsisten dalam tiap-tiap malam. Kita ada baki beberapa malam ini, dan oleh kerana malam yang di mana Al-Quran yang penuh dengan keberkatan tadi turun pada Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkatan ini, sudah tentu malam itu malam yang kita cari-cari. Dan moga-moga segala amalan yang kita lakukan matching dan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, kerana di antara kebaikan yang kita akan dapat ada dalam sekitar 8 di sini. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi Ustazah sebut hanya 8. Pertama, kita akan dapat keampunan. Sayang kalau masuk bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan dan keluar Ramadan begitu saja, tidak ada atau tidak dapat keampunan. Kedua, ia lebih baik dari
kebaikan yang terdapat di dalam bulan atau Lailatul Qadar ini, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sudah tentu kita nak rebut peluang keemasan yang Allah beri ini dan meraih apa package yang dapat, the whole package yang kita dapat di dalam bulan ini atau malam Lailatul Qadar ini. Kemudian kita tahu malam ini adalah malam di mana Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Cara bagaimana, bahasa bagaimana, bentuk bagaimana, wallahu alam bisawab, sebab ia adalah perkara yang gaib dari pengetahuan kita. Dan Lailatul Qadar ini adalah malam penuh dengan keberkahan. Malam itu jika kita dapat, kita akan dapat keberkatan. Seperti yang tadi kita sebut, bahawa keberkatan ini ada kira kebaikan ketuhanan di dalamnya. Dan kita akan dapat manfaat yang baik, jiwa akan rasa damai, tenang, tidak akan rasa gelisah, gundah gulana. Itu yang kita nak. Kita tak nak happy saja. Happy adalah luaran, gembira. Kita nak tranquility. Di dalam hati ada ketenangan. Dan seterusnya ia adalah bulan malam rahmat, di mana Allah ingin memberi. Tapi kita kena bersedia lah. Tidak boleh just one sided. Bermakna Allah ingin memberi, sekali lihat tengah sedang main game ataupun buat sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah malam yang penuh dengan hikmah, bijaksana yang Allah ingin berikan kepada kita. Sudah tentu ada perkara-perkara lain juga yang Allah ingin beri kepada kita. Ustazah hanya fokus kepada 8 ini. Ini saja, Masya Allah, Subhanallah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar ini, Alhamdulillah, sebab ia bersamaan 83 lebih dari 83 tahun. Sedangkan kita hidup di dunia ni hanya setakat berapa tahun sahaja. Jadi rebutlah peluang ini. Dan seterusnya apabila di sini dia bersesuaian apa yang saya sebut dari awal tadi, dia bersesuaian dengan tema kuliah duha ini, iaitu Aku, Quran dan Ramadan. Bagaimana aku berinteraksi dengan Al-Quran? Adakah biasa-biasa saja, hanya setakat kelang kabut sebab nak habiskan 30 juzuk, atau aku berinteraksi dengan memahami maknanya, atau aku mengikut kelas-kelas atau ikut program-program di mana ada tadabbur dan tazakur sebab aku ingin lebih berinteraksi dan ingin mendapat keberkatan daripada Al-Quran ini. Kedua, bagaimana aku bersiap sedia dan melengkapkan diri untuk mencari Lailatul Qadar. Adakah hanya berebut ataupun mencari satu hari sahaja, atau kita letakkan planning di mana setiap malam kita tetap konsisten dengan melakukan kebaikan. Kebaikan di sini kita faham bahawa dalam situasi kita sekarang ini, kita tidak iktikaf di masjid, tapi kita bolehlah cari sudut yang bersih, tempat yang selalu kita beribadah. Di situlah kita baca Al-Quran, kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, ramai yang amat memerlukan bantuan kita. Jadi kita gunakanlah hari-hari di dalam bulan Ramadan yang baki ini untuk meneruskan amalan-amalan yang baik. Kita berdoa agar amalan-amalan yang kita lakukan ini, kita dalam situasi yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kita ikutlah apa yang mana contoh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimana keadaan aku jika aku bertemu Lailatul Qadar? Apa yang aku mesti lakukan?
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyakkan baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka keampunan, maka ampunkanlah aku. Jadi kita keluar Ramadan ini dengan dalam keadaan Allah ampunkan segala dosa kita. Jadi kesimpulan di sini muslimin dan muslimat, kita jadilah orang yang dikategorikan sebagai ulul albab yang dirakamkan di dalam surah Sad tadi ayat 29, di mana orang-orang yang boleh berfikir menggunakan fakulti mindahnya yang diberi oleh Allah the five senses yang panca inderanya digunakan sebaik mungkin untuk berfikir tentang apakah nasihat-nasihat, apakah yang boleh kita raih, faedah-faedah, inspirasi, motivasi, ya, panduan-panduan yang kita boleh dapat di dalam Al-Quran, di dalam hari-hari yang baki ini. Semoga kita menjadi dari kalangan ulul albab. Kedua, kita tidak muslimin dan muslimat, kita tak nak jadi di dalam orang yang tergolong dalam orang yang celaka dalam kehidupannya dalam bulan Ramadan ini. Apa maksud Nabi apabila mengatakan tentang celaka? Iaitu celakalah seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Kita cuba sedaya upaya untuk banyak berdoa, banyak melakukan amal baik dan kita tidak mahu keluar dalam keadaan kita dapat celaka. Ketiga, muslimin dan muslimat, semoga kita mendapat kira amal Lailatul Qadar yang kita cari ini, dan semoga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita, dan semoga segala amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.